Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik, ada sikit lagi baki tentang kalimah Allah bahagian ba kan. Ini annal aslahu lahun summa udkhilatil alif wal lam alaihi wa ishtiqaquhu min laha yalihu idza tasattara ka'annahu subhanahu yusamma bidzalika listitarihi wa ihtijabihi an idrakil absar wa ma ajmala qaul asy-syarif ar-radhi asy-sya'ir. Sekarang ini dia huraikan tentang masalah yang kedua, iaitu ba, tentang kalimah Allah daripada lahun daripada kata kerja dia laha kan, laha yalihu, mana dia tersembunyi, iaitu tasattara, tersembunyi. Jadi kalaulah kalimah Allah ni kita ambil daripada la yalihu, makna tersembunyi, maka sudah difahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak ada di hadapan makhluk kan. Dan rangkap ini kalau dia ambil daripada ni, tersembunyi ni, memang penyair-penyair pun selalu mengungkapkan tentang bila Allah ni tersembunyi, kata penyair Radhi ni, so orang pun masing bila tersembunyi masing-masing cuba teka lah kan. Akal manusia pun kehairanan, cuba membayangkan, cuba meneka, lahir macam-macam pendapat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. So pengarang ni dia ambil contoh kata-kata penyair, nama dia Syarif Radhi. Saya pun tak selidik siapa dia ni, Syarif Radhi, penyair. So wama ajmala, dia mula dengan wama, dia betapa indahnya, wama ajmala qaula kan, qaula asy-syarif ar-radhi asy-sya'ir. Sirah ni wama ajmala qaula ni, sirah apa ni panggil? Ta'jub. Sirah ta'jub. Sirah ta'jub mana dia guna ma, kemudian dia guna sirah af'ala, kemudian ada maf'ulun bih sini. Ma af'ala, kemudian sini kena objek lah, maf'ul. Katalah kita ambil perkataan hasanun ataupun hasuna, mana cantik, ini kata kerja, ini kata sifat hasanun. Kalau kita nak kata betapa hasannya ini, betapa indahnya, so kita kena guna macam ni lah bentuk. So ma jadi ma ahsana, ma ahsana. Kemudian masuklah yang orang yang kita maksudkan cantik tu siapa. Kalau Zaid jadi Zaidan, kalau Ali Aliyan, kalau lelaki itu ar-rajulah. Ini dia panggil sirah ta'jub.
Sigah ta'jub. So, wa ma ajmala qaul asy-syarif ar-radhi. Betapa cantiknya, betapa indahnya kata-kata Syarif Radhi, dan dia ni seorang penyair Asy-Syarif. Dan qaula ni dah jadi objek lah tadi. Tapi dia mudhaf ilaih. Kalau dia seorang-seorang, ma ajmala qaulan, kan? So kalau dia mudhaf ilaih, sini kena bagi bawah lah, qaula asy-syarifi ar-radhi asy-syair. Orang sama lah badal. Tahat al-uqala. Tahat sama dengan qalat. Tahayatihu ke tahayatuhu? Tahayatihu jadi ba'a yabi'u. Taha mudhari' dia yatihu. So sama dengan ba'a yabi'u. So kalau perempuan jadi ba'at. Sini pun kalau perempuan jadi tahat. Kan? Tahat. So sini perempuan lah, tahat. Mana yang perempuannya? Al-uqala. Kalau perempuan ni nanti tatihu. Tahat tatihu. So tahat al-uqala. Tengok kalau mati ingat selalu bertemu dengan alif lam. Tahatil. Kalau baca sambung. Tahatil ukala. Sebab dia pelaku perbuatan, fa'il, maka bagi hadapan lah. Tahatil ukala. Okay, sekarang ni kenapa kita jadikan dia perempuan? Sebenarnya ukala ni mana tanda perempuan? Tak ada tanda perempuan pun. Kerana dia jamak taksir. Sama lah dengan macam qalat ar-rijalu. Boleh qalat ar-rijalu, qalat ar-rijalu dengan qala ar-rijalu. Dua-dua boleh. Kalau ni consider lelaki, kalau ni consider jamak taksir. Kerana jamak taksir hukum dia muannas. Tahatil uqala, tercengang, keharianan orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijaksana, berhubung dengan fi za. Kalau ni tak boleh baca lagi pula lah kan. Fi zatihi, pada zat yang maha tinggi kan, ta'ala. Zat yang maha tinggi. Dan juga tentang wasifah fi zatihi fi sifatihi. So orang-orang yang bijaksana heran berhubung dengan zat dan sifat Allah Ta'ala. Kenapa tu?
Lihtijab. Lihtijab. Ni dia nak mari daripada perkataan ni lah. Perkataan la hayalihu tadi. Tersembunyi kan? Maksudnya terselindung. Hijab. Ihtajaba. Hijabun ni kan. So nanti kata perbuatan, ada satu jenis kata perbuatan untuk menunjukkan terselindung ialah ihtajaba. Tak berbekal. Ya. Ihtajaba. Dia punya mudhari' yahtajibu. Masdar dia ihtijaban. Ni maf'ul mutlak. Kalau keadaan biasa dia ialah ihtijabun. So inilah pakai ihtijab. So hamzah ni lah hamzah wasal. Ini li. So kalau hamzah wasal perlu baca ke tak perlu baca? Tak perlu. So baca lih ti ja bi hi. Tak ada. Ada. Ihtajibu ihtijaban. Ihtijabun hijabun. Lihtijabi kerana terselindungnya dia. Bihi ke biha sini? Biha. Biha. Ihtijabihi ke? Biha lah. Lihtijabiha, mana ni lah sifat dia. Kerana terselindungnya daripada apa? Dengan apa? Dengan sebab apa? Cahaya tu ada. Cahaya terlalu kuat, menyebabkan tak nampak je, terselindung. Cahaya kebesaran bi anwari. Ini mainan kata-kata lah penyair kan. Bi anwar, dengan cahaya-cahaya al-azam. Sebab dia punya sifat dia banyak kan. So semua sifat itu mengeluarkan cahaya lah. Ada keindahannya, ada kehebatannya. Azamah, kebesaran. Mudhafu ilaih bi anwari azamah. Lagi? Kemudian tercenganlah mereka. Wa tahayyaru aidan. Wa tahayyaru. So ini nombor 5 lah. Tafa'ala. Tahayyara. Ramai jadi tahayyaru. Mereka tercengang. Tahayyaru. Tercenganglah mereka.
Yang mula-mula ni kita start dengan ni. Kalau mula mestilah singular kata kerja. Bila lepas tu kalau jamak-jamak lah, sebab tu kembali berjamak, sebab aku kalat ni jamak, ramai orang kan, bertahayyaru. Tapi kalau kita guna tu pun tak salah, atau biasanya guna ni ya, guna jamak. Watahayyaru aidan, watahayyaru aidan tentang apa? Tentang lafaz fi lafzi, ini mudhaf ilaih, fi lafzi. Kalau saya kata mudhaf ilaih, bahagian pertama mesti jangan ada tanwin. Kalau saya sebut mudhaf ilaih, bahagian pertama tu jangan ada tanwin. Angguk baca. Fi lafzi, biar tak tahu makna pun tapi baca kan. Kalau saya kata mudhaf, kalau saya baca mudhaf, baca bagi tanpa tanwin. Tapi tak semestinya bagi bawah lah. Kalau saya sebut mudhaf, bergantung. Kadang lafzu kan, kalau sini tak ada fi, kalau tak ada fi lafzu kan, atau kadang-kadang dia jadi objek lafza, tapi jangan ada tanwin lah. Tapi yang sini ni ni terus bagi bawah aja. Kalau dia singular ataupun dia jamak taksir. Kalau dia jamak muannas pun juga. Kalau dia jamak muzakkar salim, yanu lah. Yanu. Ataupun tasniyah, muslimina. Misalnya kita kata sini fi lafzi al-muslimun, contohnya kan. So kita baca fi lafzi al-muslimina. Mudhaf ilaih. Lafzil jalalah, fi lafzi al jalalah. So boleh baca lah kan, mudhaf ilaih, fi lafzil jalalati. Lafz jalalah ni isinya Allah lah, nama Allah. Jalalah, jalal, yang tinggi, yang hebat, yang azim, yang besar, yang megah. Lafz jalalah. Ka'annahu ka'anna, artinya Allah. Ka'anna ni termasuk huruf musyabbah bil fi'il kan. Dia rakan-rakan inna and its sister, akhawatnya, inna wa akhawatuha. Ka'anna. So ka'annahu ini dah dinasabkan ya. Ka'annahu inna akasa. Ini pun sama, akasa. Akasa kalau nombor 7 infa'ala. Nombor 7. Nombor 7. So in akasa. In akasa. Ini pun hamzah wasal. So bila hamzah wasal dah ada baris sebelum tu, dia tidak lagi dibaca. So ka'annahun akasa, terpantul, reflect. In akasa. Ilaihi kepadanya. Ka'annahu in akasa ilaihi, terpantul ke arahnya daripada cahaya-cahaya itu. Min tilka, min tilka al anwar ri. Satu package lah. Min tilkal anwar, daripada cahaya itu
Apa yang terpantulnya? Sinaran. Ash apa? Asyiah. Shin bagi bawah. Ray, sinaran. Asyiatu. Daripada cahaya tu terpantul pada dia sendiri pula lafzul jalalah tadi. Ila lafzul jalalah. Lafaz Allah tu terpantul dia punya sifat-sifat ni kan banyak ni. Anwar yang baharat, yang menyinari. Bahara yabharu. Ni tak boleh teka ni tau. Kena tengok sendiri. Tapi saya boleh teka sebab ini huruf makhraj apa ni panggil? Akhir qa'ahu. Huruf halki kan. So huruf halki biasanya fa'ala yaf'alu. Kalau dia ain ataupun lam kalimah. Fa'ala yaf'alu, so bahara yabharu. Menyinari. Sinaran itu telah menyinari. Telah menyinari mata orang-orang yang melihat. Mata-mata, ini mata orang-orang yang melihat. Al-mustabsirin. Ini mudhaf ilaih. Tapi yang ni objek. Sebab menyinari kan. Sinaran ini telah menyinari mata. Kena. Orang kata-kata jadi pecah lah. Cahaya tu menyuluh cahaya dia tak nampak. Terlalu banyak sangat cahaya dia tak nampak. Dia terselindung juga. Tak boleh nak baca. So yuna mustabsirina. Kalau orang-orang Islam duduk sini, mata orang-orang mukmin yuna orang mukmin mukminina. Kalau orang-orang Islam muslimina. Ayunan mukminina atau muslimina. Jadi dengan sebab itulah jadi bila dah terlalu tak berapa nampak cahaya terlalu banyak sangat, berselisih lah. Oh ini kata ni gini. So fakhtalafu, maka berbezalah mereka, berselisihlah mereka. Fakhtalafu. Ni pun nombor berapa ni? Nombor 8. So if ta'ala. So sini jamak jadi if ta'alu. Masuk fa. Ini pun hamzah wasal kan? So fafta'alu. Fakhtalafu. So mereka pun berselisih. Teka lah. Ni kata lafaz ni masing-masing teka. Lafaz Allah ni daripada bahasa Syriani kata. Ada setengah kata bahasa Arab. Ada setengah kata dia isim. Ada kata dia sifat. Ada setengah kata dia ni mustaq daripada dia ni mustaq. Kalau dia mustaq daripada apa? Kemudian apa dia asal dia? Ataupun dia bukan mustaq? Kalau dia bukan mustaq, dia isim alam ke? Ataupun bukan isim alam? Macam mana?
So hasil pada ikhtilaf tu, mereka pun cuba teka lah lafaz Allah. Kan sebelum ni ada perselisihan tentang lafaz Allah ni. Ada yang kata mustaq, ada yang kata ghairu mustaq, ada yang berkata daripada laha, ada yang perkataan daripada apa tu, laha, alihayah, ya'lahu, dan banyak lagi perselisihan. So fakhtalafu, adakah Suryaniyun huwa, iya, lagi atau Arabiyun. Kemudian ismun, adakah dia ismun lawan dia sifat atau sifatun. Adakah lafaz jalalah ni, lafaz Allah ni, dia hanya isim ke sifat? Ni baliklah, ismun atau sifatun. Lagi wa adakah dia mushtaq? Mushtaqun. Baik, kalau mushtaq, kalau mustaq wa mimma, asalnya gitu. Tapi boleh juga tanpa alif, wa mimma, ataupun boleh baca wa mimma. Daripada apa? Wa mimma istiqaquhu, wa mimma istiqaquhu, daripada apa ianya dikeluarkan, diterbitkan. Dan lagi persoalan, wama, apakah dia asalnya? Wama asluhu, apakah asalnya? Okey, tadi mustaq kan? Mustaqun au ghairu mustaq, au ghairu mustaqin. Mustaqun au ghairu, Ingat kalau baca ni, kalau tak ada apa-apa harfu jar ke apa semua, janganlah baca bagi bawah. Tiba-tiba aja baca bagi bawah. Kalau tak ada apa-apa, baca bagi hadapan je. Melayu kita kan, daripada sekolah rendah sampai universiti, dia suka bagi bawah. Baca terus aja. Au ghairu mustaqin. Selepas ghair, jar. Selepas ghair, jar. Mudhaf ilaih. Ghair, lafaz dia mudhaf ilaih. Ghairu mustaqin. Habis itu, ataupun dia alam, isim alam ke, proper name ke, alamun, ataupun bukan proper name. Ni samalah, ghairu alam, ghairu alam. Habis itu.
Lagi? Ar-Rahman. Perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman ni ialah, kalau dari segi sirahnya daripada bentuk fa'lan. So this is mubtada lah, kita ke subjek. Predikat dari sini. Lafaz Ar-Rahman ialah sirah mubtada, siratu fa'lana. Siratul fa'lana. Boleh kita baca siratu fa'lanu. Buat gitu, sirah fa'lan. Kalau kita kurung tu, maknanya kita ambil dia asal dia lah. Kalau kita tak kurung dia, artinya kita kira dia tu selepas mudhaf ilaih, mesti bagi bawah lah kan, boleh bawah kan. Tapi fa'lan ini dia ghairu munsharif. Ghairu munsharif maknanya dia tak ada bagi bawah, bagi atas. Tak kerti dah, tak faham dah. Ghairu munsharif macam Umar, Makkah lah sini. Makkah ni lafaz dia makkatu ke makkatin? Tak, makkatu ke makkatan? Makkatu ke makkatun? Makkatu kan. So bila dia awal-awal lagi tak ada tanwin, so dia tak ada baris bawah, dia hanya ada baris atas aja. So nanti baris atas pun kena baris atas, baris bawah pun kena baris atas. So nanti kita masuk min contohnya, nak baca apa? Min makkata. Min makkata. Kalau mudhaf ilaih, rajulu, lelaki Mekah, rajulu makkata. So siratu fa'lana. Suratu fa'lana fil lughah, dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, yakni dari segi dictionary, fil lughati. Kalau kita ikut dari segi wazan dia ialah wazan fa'lan. So wazan fa'lan ni ialah wazan yang menunjukkan apa? Tadullu. Tadullu. Sirah ni tadullu, dalla yadullu, menunjukkan. Dalla yadullu. Yadullu tadullu. Sirah ini menunjukkan, dalla dia pakai ala. Ala menunjukkan kepada satu sifat, wasfun. Wasfin lah. Wasfin sifat perbuatan. Sifat perbuatan artinya perbuatan lah. Sepatutnya dia fi'il, tapi dah dijadikan sifat. Jadi maknanya sifat itu lebih kepada sifat yang dilakukan perbuatan itu. Ada sifat yang macam comel, lawa, tinggi, bukan perbuatan. Kalau Rahman, kesian belah, mesti ada perbuatan kan. Mengasihani, satu perbuatan. Perbuatan jenis sifat. Sifat yang jenis perbuatan. Wasfin fi'liyin. So fi'lun. So fi'lun, kalau kita nak jadikan kata sifat dia, tambahlah ya kan. Fi'li, fi'liyun, kata sifat. So nanti sebab tadi wasf ni dah jadi dia punya ni isim nisbah. So wasfin fi'liyin, so dia ikut dia punya ni lah. Tapi kalau kita nak buat bentuk mudhaf ilaih, tak boleh ada ya lah. Misalnya kita kata nak baca macam mana? Tadullu ala mudhaf ilaih, wasfi fi'li. Wasfi fi'li, sifat kefi'ilan.
Ya terpulang pada kita lah nak buat dalam bentuk macam mana. Kalau kita dah pandai ni, boleh pilih gini, boleh pilih gini. Cara menulis. Kalau Haji nak pilih mana? Haji, umur dia? Dua-dua. Dia stopok kita. Sa'ala wasfin fi'liyin lagi? Fihi, ini ayat baru. Ayat baru kata sifat kepada ni. Wasfin fi'lin. Dia jumlah lah ni. Fihi padanya. Fihi ada apa? Makna? Makna al-mubalaghah. Fihi ada makna? Makna ini mudhaf ilaih ke tak? Makna al-mubalaghah. Makna mudhaf ilaih tak? Ni hubungan dua ni. Mudhaf. Idafah lah. Makna al-mubalaghah. Mubalaghah. Fihi ma'nal mubalaghah. Ni predikat, ini subjek. Terbalik. Mana ma'nal mubalaghah fihi. Padanya ada makna mubalaghah. So ini jumlah lah kan, ayat baru. Jumlah. So jumlah ni saya dah beritahu dia boleh jadi kata sifat. Jika sekiranya sebelah dia ni ialah nakirah, sebelah dia. So sebab tu kita terjemah yang menunjukkan makna sifat kefi'lan yang padanya, yang kita semua yang padanya ada makna mubalaghah. So sebut yang tu dia kata sifat lah kepada yang ni. Tapi dalam bahasa Melayu kita kena sebut yang, bahasa Inggeris pun kena sebut which ataupun that. Tapi bahasa Arab tak boleh. Kalau masuk al-lazi dah salah dah. Sebab apa? Al-lazi mesti sini kena ma'rifah. Tak boleh nakirah. Misalnya al-wasf al-fi'li al-lazi. Al-lazi fihi ma'na al-mubalaghah. Baru betul. Ini kebanyakan orang mistik sini lah. Dia buat al-lazi kerana dia terjemah bahasa Melayu dia tu. Tapi makna betul, grammar salah. Fihi makna al-mubalaghah pada lis-sifat. Makna lis-sifati, sifat yang at-tari'ah, yang muncul tari'ah, yang tari'ah, yang muncul. Sebab dia kata sifat fi'il ni, sifat fi'il. Sifat fi'il ni dia muncul bila berlakunya perbuatan tu baru muncul. Ada sifat tinggi. Sifat ni sifat yang sentiasa kan. Kalau sifat kefi'ilan yang muncul, li sifati at-tari'ah, sifat tu muncul. Misalnya dia kata kalau atsyan, lapar baru tubik sifat tu. Dahaga ke lapar ke? Atsyan dahaga kan. Gharsan lapar. So ke atas, seperti contohnya sifat ka'atsha. Nah lah dah tadi sebut tadi ghairu musarih. Ghairu musarih tadi saya sebutkan apa tu, fa'lana ke fa'lana kan. Kamu mula-mula tu kan fa'lana ke fa'lan. Sirah fa'lanu ni tak ada tanwin.
Ghairu munsharif. Sirah tu sendiri memang tak tamil. Sirah tu tak ada tanwin. Sirah tak ada tanwin. So ka'atshana wa gharsan wa gharsana. Sepatutnya bagi bawah lah, sebab kaf ni, tapi dia sebab dia termasuk isim ghairu munsharif. Sebab kalau kita belajar isim ghairu munsharif, salah satu sifat dia ialah sifat ni lah, yang ada wazan macam ni, ada alif nun, macam Osman, Osmanu, ada alif nun. Lagi? Okey, saya dah habis, dah selesai. Ar-Rahman. Yang kedua ialah perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim, Ar-Rahimi. Perkataan Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim ni juga adalah sirah. Ini pun mudhaf ilaih. So sirah, siratu fa'ilin, kan? Ataupun kalau kita nak kurung dia, fa'ilun. Yang menunjukkan tadullu apa? Mesti kena pakai alam, menunjukkan kepada. Ni pun sama juga, sifat kefi'ilan, wasfin fi'liyin. Sama juga lah, tak payah berbaris dah ni. Fihi ma'na al mubalaghati. Kita buat belakang-belakang je makna. Itu baris. Makna mubalaghah lis. Ini bertentangan sikit. Kalau yang ni sifat dia tari'ah, sifat tu dia berlaku, muncul. Yang ni tak muncul ni, dia kekal. So lis sifati, bagi sifat yang lis sifati ada imati, sifat yang daimah, yang pula sabit pula, kekal situ. Asa bi tati, yang sabit di situ. So ada dua lah, satu sifat tari'ah, ada satu sifat daimah. So dia kata masing-masing memerlukan di antara satu sama lain. Sebab tu disebut dua sifat. Sifat ni pun sebut, sifat ni pun. Yang kekal pun sebut, sifat yang ada sifat kefa'il, menampakkan unsur. Sifat Allah ni memang gitu dah berterusan, kan? Tapi dari segi perbezaan tu nampak. Ini lebih kepada kemunculan, yang ni lebih kepada sentiasa ada. So walihaza, dengan sebab ini, sebab dua sifat yang berbeza ni, maka sebab itulah dia kata dua sifat ni memerlukan di antara satu sama lain. La walihaza, maka dengan sebab ini, li kerana, kan, walihaza, dengan sebab ini, la yustaghna, tidak okey. Kalau ghani ni kaya tak? Kaya ni perlu kepada, tak perlu? Perlu kepada orang ke tak perlu? Tak perlu. So kalau tidak perlu, perlu, kan? La yustaghna, tidak dapat mengelakkan salah satu sifat ini daripada yang lain. Tidak boleh terpisah. La yustaghna artinya memerlukan. La yustaghna bi ahadin
Ini mudhaf ilaih. Bi ahadi wasfaini la yustaghna'an, artinya tidak boleh terpisah anil akhar, akhari, daripada yang lain.